Dia masih tidak keluar daripada situ. Faham? Tadi saya tertarik tuan dengan tuan cerita pasal kalau Welcome to the Isbah Kingdom. Ini episod ni kali ni sangat laju dan jitu. Welcome to the Isbah Kingdom. saya tertarik tuan dengan tuan cerita pasal kalau dia tu nak keluar, dia kenalah kawan dengan orang macam tuan kan. So saya Okay, jap. Sorry disclaimer. Sebab maklumlah ramai yang jenis kadang pembaris. Korang kena faham guys. Apa yang saya bagi tahu ni, saya bukan nak cakap orang lain salah. Kan? Cuma saya bagi tahu ni supaya orang lain faham dan dengar benda ni dan dia mula melihat dalam hidup ni sebenarnya ada pilihan lain. Setuju. Itu tujuan dia. Okey, bukan nak bagi tahu kalau kau macam ni kau salah, bukan. Tak. Kepada mereka yang mungkin dia sebelum ni tak tahu ada choice lain dalam hidup ni. Setuju tuan. So bila dia dengar, lepas dia tahu, kemungkinan besar dia ada kecenderungan untuk nak. Sebab sebelum dia langsung tak tahu. Sebagai contoh tuan fikir katakanlah sebenarnya sebab tu kes saya ni kategori rare. Pertama, saya adalah seorang budak yang membesar di kawasan Stengan dan flat kos rendah. Bapak saya driver lori. So kalau kita kira statistik jawatan perangkaan, so keluarga saya ni kategori miskin. Miskin bandar, okay? Jadi kalau fikir logik, sepatutnya saya tak ada apa-apa. Kalau ikut logik. Kan? Kalau ikut environment. Kalau ikut environment. Sebab selalunya kenapa menjadi legacy. Okay, contoh orang tu dia biasa sampai ke-7 keturunan semua biasa. Sebab di environment tu dia memupuk dia keterhadatan Limitasi. Dia rasa limit tu. Dia akan nampak benda-benda semua contoh dulu saya ada satu environment kan. Saya tengok orang-orang yang dah habis sekolah waktu saya zaman sekolah rendah. Saya tengok dia-orang yang dah habis sekolah kat kawasan saya tu, kebanyakannya kerjaya dia adalah dispatch. Okay. Pion lah, dia orang panggil pion. Apa tu? Pion, dispatch. Okay. Maksudnya kerja dia hantar surat. Okay. Sebab dia orang environment ni semua suka motor. So kerja dia adalah kalau sekarang dia akan jadi rider tuan. Okay, so bila dia membesar, dia tengok semua orang jadi rider, barangkali yang besar, dia akan jadi macam tu. Selagi mana dia tak keluar. Okay, kenapa saya suka cerita pasal benda ni? Sebab antara faktor yang mengubah saya punya persepsi tentang hidup ni, by the time bila saya umur 13 tahun, bila saya merantau keluar duduk asrama, dan saya main bola, saya ketika umur 15-16, saya dah habis pusing banyak negeri kat Malaysia. Saya dah start pergi overseas. Dekat situ membentuk saya punya pemahaman saya dan telah memecahkan limitation daripada minda saya. Sebab saya tengok bangunan yang lain, saya tengok bahasa lain, kan? Saya tengok budaya yang lain. Jadi saya nampak bahawa dunia ni tak ada limitation. Dia start dengan tu dulu. Tapi benda ni bukan terus berlaku tau. Dia dibentuk. Sebab tu penting tu dibentuk. So seorang tu jadi kalau mungkin orang tu tak tahu, saya ni salah seorang yang Allah selamatkan. Tapi macam sekarang ni dah lain zaman media sosial. Orang dah tahu dah. Orang boleh dapat macam-macam access, exposure dan sebagainya. Sebenarnya zaman sekarang ni untuk berjaya tu lebih senang sepatutnya. Dengan kecanggihan teknologi internet. So kalau zaman yang senang ni pun juga maksudnya something wrong somewhere dengan dia punya sifat ataupun dia punya sikap dia sebagai seorang manusia. Yang mana kalau bab sikap ni tak ada siapa boleh repair. Dia kena berbalik kepada apa yang dia nak dalam hidup. Dan apa dia nak tu tak salah pun. Contoh dia nak jadi orang biasa-biasa. Okey. Cuma dia jangan komplain. Sebab kalau kita tengok, kalau kita boleh buat research lah. Okay, kebanyakan yang komplain tentang hidup ni datang daripada golongan mana? Kan? Betul. Ada je orang, saya biasa jumpa orang susah tapi tak pernah komplain. Sebab apa? Dia memang sikap dia bagus. Dia tahu dia usaha banyak ni, itu dia dapat. Kan ada orang yang dia usaha dia lebih kurang. Tapi mengharapkan hidup dia luar biasa. Orang macam ni yang kecenderungan dia untuk komplain tentang hidup ni. Semua benda dia komplain. Maksudnya kalau kau dah pilih, kau hadap lah. Lebih kurang macam tu lah. Bahasa dia. Ya. Okay, lawan kepada komplain ni adalah rasa bertanggungjawab tuan. Okay. Proaktif.
Ya, sebab kalau orang tu dia asyik komplain. Komplain ni sama dengan menyalahkan sesuatu selain daripada diri dia. Okay? Sebab kita kena faham dalam hidup ni, sama ada kita suka atau tak. Dalam hidup ni, dia punya rules dia adalah, satu, benda yang kita boleh ubah. Kedua, benda yang di luar kawalan kita. Dan kebanyakan orang yang komplain ni sebenarnya benda-benda di luar kawalan dia. So macam mana pun dia komplain, tulis atas kotak, beratur ramai-ramai, takkan ada banyak benda yang berubah dalam hidup dia pun. Katakanlah sesuatu berlaku berubah, impak dia bukan kepada dia secara individu. Okay, impak dia mungkin berlaku kepada manusia sejagat. Tapi untuk kepada dia secara individu, nak tak nak dia kena tengok diri dia. Sebab bila kita belajar tengok diri kita, kita ada peluang untuk sentiasa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Kalau kita asyik tengok orang lain salah, so kita tak ada ruang untuk repair diri kita. Kau faham tak? Faham. Dan benda ni penyakit zaman moden, tuan. Ada orang bila berlaku sesuatu, dia cepat-cepat nak bagi tahu semua orang. Supaya apa? Supaya dapat pertolongan. Okey, lagi? Supaya dapat apa? attention, tuan. Lagi? Atau apa-apalah, masalah apa sahaja. Dengan orang lain ke apa benda dalam hubungan in relationship ke apa kan. Kenapa dia berlaku cepat-cepat dia nak bagi tahu semua orang? Sebenarnya dia ada kecenderungan dia nak bagi tahu semua orang bahawa dia tak salah. Okey. Pasal tak? Faham. So that macam ada orang defend dia apa semua. Ya, dia cepat nak bagi tahu bahawa okey, bahasa senang dia, okay guys semua, ni bukan salah aku. Okey. Faham. So saya teringat tadi saya ada baca satu buku kan. Okey. Ni pasal duit lah. Dia sikit cerita macam ni. Kalau orang kategori miskin ni, dia rasa duit tu adalah, dia mangsa kepada duit. Maksudnya disebabkan duit ni lah aku tak boleh beli semua benda. Orang golongan pertengahan, dia akan duduk dalam dipanggil rat race disebabkan duit. Dan orang kaya ni, dia nampak kalau dia tak ada duit, dia rasa orang lain tak ada duit tak, so dia create a chance. So soalan seterusnya tak ada kaitan dengan benda tu, tuan. Cumanya saya nak tanya kat tuan, if one lesson lah, kalau tuan jumpa benda ni dulu, confirm tuan akan better. Faham? Maksudnya Faham. lebih kurang macam tu. Tuan agak okay, kalau aku jumpa benda dulu, mesti benda ni akan ubah hidup aku. Lebih kurang mungkin. Apa benda? So apa benda yang kalau saya jumpa lagi awal, lesson lah, in term of lesson lah, dari segi pengajaran lah. Pengajaran. Dia boleh fikir kan? Boleh fikir kan? Boleh. Apa benda maksudnya yang mana macam kalau aku jumpa benda ni dulu, confirm aku dapat change hidup aku lebih awal. Macam tu lebih kurang. Paling utama adalah tentang how money works. Tentang duit lah. Sebab dulu saya tak tahu. Sebab kita kan saya orang biasa. Okay. Kalau kita tanya ramai kawan-kawan kita yang biasa, antara lagu yang kita sentiasa didendangkan daripada kecil adalah jimat dan simpan. Okay. Yang mana kalau kita faham tentang ekonomi duit kertas hari ni, jimat dan simpan ni dia adalah sifat yang defensif. So bila orang salah faham, saya bukan cakap salah jimat dan simpan, dia tak boleh jadi nombor satu, tuan. Okay, sebab bila dia jadi nombor satu, the only advice tentang finansial yang kita dapat daripada kecil ialah jimat dan simpan. Tuan bayangkan, so bila dia membesar, dia takkan terfikir untuk tambah income. Sebab sebenarnya solution kepada inflasi ni, secara individu, macam nak selamatkan diri kita daripada inflation, cara dia kena fikir macam mana nak earn more, macam nak tambah income. Okay, lagi banyak income kita, lagi kita selamat daripada inflasi. Sebab apabila kita ada duit banyak, kecenderungan untuk kita belajar macam mana nak menguruskan duit tu sangat tinggi. Tuan bayangkan, kalau contoh gaji tak banyak, nak pening urus apa benda? Sebenarnya ramai orang, dia bukan ada masalah menguruskan duit. Dia ada masalah sumber pendapatan dia tu nipis. Faham tak? Faham. Kadang kita terkeliru bab itu. Contohlah 800. Nak belajar apa benda 800? Kan? Maksud awal-awal memang dah confirm tak cukup lah.
Ya. Yang itu saya tak faham dulu tuan. Okey. Bukan tak faham, dan bila tak faham, saya tak nampak bahawa sebenarnya ada cara. Sebab lagi satu, kita diprogramkan. Program ni maksudnya oleh yang standard punya, bahawa korang semua hanya akan boleh berhenti kerja, rehat umur 60. Ini yang standard punya. Okay? Tapi sedangkan boleh sebelum umur 60 pun boleh. Kan? Tapi ada orang dia ingat tak boleh. Betul. Faham tak? Berapa ramai dia ingat tak boleh sebab sepaham dia orang, apa yang telah ditermaktub dalam sistem kehidupan dunia ni, itulah semua kena ikut. Inilah saya punya perjuangan sebenarnya. Saya nak memansuhkan pemahaman masyarakat untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh society ni. Maksudnya semua orang ada choice untuk tentukan hidup dia sendiri. Maksud dia nak pencen umur berapa dana pencen dia nak duduk kat mana, apa kerjaya dia. So benda-benda macam tu. Kalau tak silap tuan ada cerita benda ni dalam yang tuan punya video The Next tu, betul tak? Betul. Pasal creation of wealth. Ya. Mungkin tuan boleh sikit tuan, bagi sikit tuan. Pasal creation of wealth macam yang tuan cerita dalam tu, bagi sikit. Okey. Dia ada 4 kolom. Okey. Yang kita kena develop. So saya adalah buat video tu, tapi itu pun tak mungkin ramai orang tak tahu kan. 10 video eksklusif. Dia ada 4 kolom. Ni based on experience saya. Pertama sekali, kita kena faham bahawa kita kena ada sumber pendapatan dulu. Okey, so kita tak boleh faham tentang kerja tau. Kau faham tak? Bila kita kau kerja, tak, kita kena tahu apa tujuan kerja. Okey. Betul, setuju tuan. Sebab kalau orang tu tak faham apa tujuan kerja, bila dia kena buang kerja, dia down tuan. Okey. Sebenarnya bila lepas dia kena buang kerja, hari ni dia kena buang kerja, ataupun company dia tutup, sepatutnya dia tak down apa pun, sebab esok dia boleh cari kerja lain. Sepatutnya. Sebab dia kena faham kerja tujuan untuk mendapatkan aliran tunai. Setuju. So kita kena bagi tahu tujuannya apa. Bukan bagaimana cara mencapai tujuan, nak gunakan kenderaan apa, tak. So itu kenderaan saja. Okey. So, contoh macam berapa ramai yang ini yang kata belajar apa semua lah untuk ilmu. Shut up. Okay, kita cakap tegak je kan, jangan kecil hati. Sebenarnya tujuan kita belajar semua benda-benda duniawi ni, matlamat utama dia untuk exchange knowledge tu, untuk dapat duit bagi teruskan hidup. Kau setuju tak? Tak payah sembang pumpang-pumpang lah ilmu kepala bandar apa benda apa semua. Tak, semua berhempah pulas belajar sesuatu dengan harapan dia boleh guna knowledge tu untuk kerja sama dengan untuk dapat duit. Setuju kan? Kan? Tapi untuk kalau orang tu tak faham, kau kena belajar, dia tak tahu sebab apa. What's the point? Jadi sebenarnya kita kena, apa kadang orang cakap lah, ada orang, betul, saya pun tak setuju, dia ulas tapi tak ada solution. Kan? Setuju. Orang suka je tu, tahu tak sebenarnya apa solution dia? Tak, sebab tu solution dia macam ni. Kita kena educate. Yes. Inilah solution dia. Kita sedang educate masyarakat yang mana kemungkinan besar dulu tak ada this kind of conversation. Sebab kita dulu banyak limitation. Saya bagi contoh. 30 tahun dulu, memang betul pun the only way untuk make a living, maksudnya hidup yang selesa, memang satu cara je. Belajar pandai-pandai, masuk universiti, dapat kerja bagus. Itu je cara dulu. Sekarang ni zaman moden, zaman teknologi, zaman media sosial, zaman internet, ada banyak peluang kerjaya baru terbuka. Yang dulu tu betul juga. Namun ada banyak cara lain juga. Betul, setuju. So ini nak bagi tahu masyarakat. Sebab kalau dia orang pemahaman tentang tadi tu, kolom pertama. So nak tahu kolom yang ketiga, nanti korang cari. Ada dekat description ni link. Download sekarang. Saya setuju kan. Sebab macam tuan cakap ada yang pasal dispatch kan. Kalau dulu orang yang buat suka main motor ni dispatch. Sekarang ni dah ada e-hailing macam yang boleh dapat income yang lebih kan. So maksudnya dunia tanpa sepadan lah. Tadi tuan ada cerita pasal kalau nak buat suatu benda mesti kena tahu tujuan dia apa kan. So saya nak pergi lebih broad, lebih luas lah tuan. Dari pandangan Azri Walter sendiri, apakah makan pinggang. What is purpose of life based on Azri Walter? Purpose of life Yes, ini soalan
budak-budak jinak minat ni. Purpose of life sebagai Azri Walter. Yes, dari okay, saya Azri Walter memandangkan saya beragama Islam. Pertama sekali berbalik kepada ajaran agama Islam seperti mana Allah sebut dalam Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepadaku. Kan, seperti mana Allah sebut dalam Quran, di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik, iaitu syurga. Jadi matlamat saya sebagai orang Islam dan sebagai Azri Walter pertama sekali untuk menggunakan apa sahaja yang saya mampu dan boleh di muka bumi ini selagi nyawa di kandung badan, sebanyak yang mungkin sedaya upaya saya untuk mengumpul sebanyak mungkin bekalan untuk digunakan di hari akhirat kelak. Namun pemahaman tentang ini pun sangat terhad. Saya bagi contoh. Ini menarik ni, Tuan. Ya, saya bagi contoh. Okay. Tengok macam mana saya rungkai perkara ni. Ada ramai orang ingat saya ni gila dunia. In fact, ketika saya ada 20 cawangan kedai, saya kembali menjual di jalanan. Tuan bayangkan kalau dalam masyarakat kita ada satu kedai pun kira berjaya dah. Saya ada 20 cawangan kedai, tuan. Saya baring bawah kaunter pun alhamdulillah saya ada income yang banyak. Tapi ketika ada 20 kedai, saya kembali menjual di jalanan. Okay? Adalah orang yang pernah yang kenal saya, yang tahu saya duka, so cakap saya, kau ni masih tak cukup ke apa? Okay. Itu yang diorang tak faham. Berbalik kepada purpose of life tadi kan. Saya masih hidup, saya masih muda. Yang mana saya tak tahu bila saya mati. Saya tak tahu apa yang saya dah buat selama ni adakah diterima atau tak. The only way yang saya boleh buat adalah teruskan usaha buat baik. Jadi dengan kebolehan yang saya ada, kemampuan saya ada, dan saya masih muda. Okay, konsep syukur untuk saya pun bagi saya dia tidak limit. Syukur untuk pemahaman orang selalunya adalah kita ucapkan di bibir. Tapi bagi saya faham, syukur ni adalah apabila saya menggunakan segala apa yang saya ada, bersedaya upaya ke jalan kebaikan. So saya masih muda, saya ada tenaga. Kalau daripada pagi sampai petang saya baring, adakah saya akan selamat apabila ditanya oleh Tuhan nanti? Dan tentu tak. Jadi saya menggunakan apa yang saya boleh. Kata saya ni memang boleh mencipta aliran tunai. Saya kembali menjual di jalanan. So saya fikir skill ni telah berjaya membuatkan saya keluar daripada kemiskinan. Kemungkinan besar kalau saya ajar skill ni dekat orang lain boleh gunakan untuk kehidupan dia. Sebab tu saya buat program pelapis CEO. Saya train budak-budak muda belajar berniaga tanpa keluar duit modal, tanpa yuran. Okay, dengan harapan berbalik kepada purpose of life tadi. So kita kena tahu purpose of life ni apa kita punya kiblat. Untuk kita orang Islam lain. Untuk yang non-Muslim dia lain. Okay? Sebagai contoh, yang ada seingat saya, ada orang memang yang bukan Islam. Dia punya matlamat hidup dia adalah memang untuk semua duit dia. Yes, betul. Okay? Dan okey pun untuk dia orang. Tapi untuk kita orang Islam, kita lain. Jadi, bila saya tengok, okay, apa kita punya ikutan kita? Dah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita refer hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Antaranya bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, doa anak yang soleh. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. So saya tengok 3 benda ni yang mana kalau saya mati pun dia still akan bagi benefit kat saya. So why not saya develop 3-3 ni? Ada orang dia buat sikit je. Dia limit betul. Contoh doa anak yang soleh. So dia berapa ramai seorang manusia boleh ada anak, tuan? 300,000 ada boleh. Melainkan kalau dia Genghis Khan cerita lain, tuan. Kalau di standard mungkin berapa je kan? Berapa je berapa je maksimum dia boleh. Dan yang tanam pisang tak semua yang elok pun. Setuju, tuan. Kan kemungkinan anak dia tak doakan dia, we never know. Always focus on the volume. Okay, so jadi saya fikir je ni, doa anak yang soleh. Saya faham anak yang soleh tu anak kita lah. Okay, dan why not saya cuba. Maksudnya saya ada staff. Bila saya buat bisnes, saya ada staff, ada orang sekeliling. Saya boleh bina seramai mungkin orang. Dan saya tunjukkan dia orang cara untuk jadi orang baik. Buat benda-benda baik. Jadi orang berjaya dalam hidup ni. Dengan harapan, kalau saya mati, adalah orang nak doa untuk saya. Faham tak? Contoh, kalau ikut standard punya strategi, 3 orang anak doakan dia. Kalau saya pakai strategi ni, saya pun tak tahu diterima ke tak. Kan? So, kalau menjadi strategi ni,
So kadang-kadang sekarang ni saya buat konten sharing dengan orang, katalah dekat media sosial almost 1 million followers. Okay, let's say lah katalah kalau saya mati ada 100,000 doakan. Okay tak? Sangat okey kan? Itu pertama, doa anak yang soleh. Okay, kedua, ilmu yang bermanfaat. Okay, so orang faham ilmu bermanfaat ni maksudnya sesiapa yang ada dalam lingkungan dia lah. Sebab tu saya cakap, kalau kita nampak betapa hebatnya zaman moden teknologi ni, kita boleh triple, malah tanpa limitasi menggandakan kita punya cara buat baik tu. Tak ada limitation. Tapi bila dia berbalik kepada soal mindset tadi, dalam hal ehwal purpose of life pun, dia very small tuan. Penting tak saya berbalik kepada tadi, mindset. Betul. Cara kita melihat hidup ni dengan keadaan semasa. Tanpa limitasi. Ya. Okey, seterusnya apa? Sedekah jariah. Jariah ni maksudnya apa? Berpanjangan, betul? Kebaikan. Sekali berkali-kali. Ya. So saya tengok apa benda konsep yang zaman moden ni yang boleh jadi tu. Saya tengok duit. Faham tak? So saya sedaya upaya cipta sebanyak mungkin duit, dan saya plan macam mana supaya bila saya mati, duit ni terus dibelanjakan untuk terus buat baik. So dengan harapan kalau saya mati, so saya ada 3 revenue stream ni. Faham? So berbalik kepada purpose of life untuk saya, iaitu dan disebabkan itu, so bila kita all out fokus untuk akhirat kita, insya-Allah automatik dunia kita pun sukses. Okey. Macam itulah. Tapi macam saya cakap, orang lain boleh judge kita apa-apa. Sebab tidak ada seorang manusia pun yang boleh menerakakan manusia lain. Sebab neraka itu bukan di tangan manusia. Setuju tuan. So saya tak peduli. So saya, apa yang saya tahu, apa yang ada dalam hati saya, antara saya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya share benda ni dengan tujuan orang lain ada angle lain cara nak buat baik. Kalau tak buat baik pun limit. Faham tak? Faham. So tuan, sebenarnya saya nak tanya soalan ni tadi. Pula. Jadi tiba-tiba terlupa lah. Yang tuan cerita pasal, kalau kenal seseorang macam tuan, let's say, tahu how to make more money kan. Kenal dia lah. Kalau orang tu kosong, kenalah macam berguru dengan tuan lah kan. Tak kisahlah kalau dia nak go ke agama, dia pergi ke jalan agama lah, jalan bisnes, tentera lah, tak kisah, depends. So tuan ada cerita dekat video YouTube tuan pasal exchange of value. Cuma saya kalau boleh eksklusif untuk hari ni punya podcast tuan, rungkaikan sikit. Kalau budak tu, let's say dia mungkin sekarang ni umur 19, 17, 18 kan, dia memang tak minat untuk pergi ke formal education, and then dia nak find mentor dalam sudut yang dia nak, tak kisahlah agama ke bisnes ke apa semua, macam mana caranya tuan dengan menggunakan prinsip exchange of value? Okay.